Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir dan sudi meluangkan masa bersama Hey Shadows Channel. Aku mengucapkan ribuan terima kasih dan harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. Kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan kisah seram, misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Alright, so pada malam ini aku akan berkongsikan pengalaman Ikram di mana waktu dia masih lagi di bangku sekolah, di mana Ikram mempelajari ilmu silat, namun disebabkan tamak akan kuasa. Amboi, cerita apa yang cerita seram ke? Kan? Dan ingin mengetahui ilmu mendalam tentang silat, Ikram telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilupakan sampai ke hari ini. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada malam ini. Marilah tiba. Alright gang, so bila kita bersembang pasal silat, semestinya kita sebagai rakyat Malaysia dah boleh membayangi pergerakannya, pakaiannya serta lagu yang dimainkan ketika persembahan yang dilakukan. Silat ini cabang dia besar weh. Bermacam-macam jenis silat yang ada. Ada silat cekak lah, silat gayung lah, dan banyak lagi lah untuk namakan beberapa jenis silat ni. So, bestnya silat ni, ia telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya milik Malaysia dan juga Indonesia. Dan aku pun bernasib baik sebab pernah lah belajar silat satu masa dahulu ketika di zaman persekolahan aku. Yes, aku pun pernah belajar silat dulu. So, yalah, dia berbeza sikit berbanding kau belajar taekwondo semua benda tu. Dia ada pergerakan dia, macam tarian lah. Dia macam ada tarian dia. And sebelum kau lawan, aku tak tahulah kalau silat-silat yang lain macam mana kan. So macam silat yang aku belajar dulu, sebelum kau nak sparring ke apa, dia adalah dia punya pusingan dia, dia punya bunga dia semua, baru kau masuk. Lebih kurang macam tu lah. So itu sebagai pengenalan pada cerita yang bakal aku kongsikan pada hari ini. So Ikram merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang belajar di sebuah sekolah yang terletak di Melaka. Dan mat cerita silat kisah pun dekat Melaka. Memang masuk lah tu. Alright. So Ikram ni dia seorang pelajar yang terasing sikit daripada pelajar-pelajar yang lain. Si Ikram ni dia lebih suka menyendiri, belajar dengan semua benda tu lah. Okay? Dia tak ada jenis yang bergaul banyak lah, senang cerita macam tu. Malah walaupun begitu, Ikram merupakan salah seorang pelajar cemerlang di sekolah tersebut. Dia sentiasa menjadi pelajar kesayangan cikgu. Namun bagi Ikram tu semua tu tak penting sebab niat dia adalah belajar ilmu yang baru. Alright? Namun sedih pasal Ikram ni disebabkan dia selalu menyendiri. Anak kesayangan cikgu semestinya selalu menjadi mangsa buli. Dan dikatakan pada suatu hari ni, di mana Ikram sedang menunggu ibunya di satu kawasan, kawasan menunggulah, alright, cerita macam tu lah, dekat kawasan bas semua tu kan. So sedang dia tunggu ibu dia, datanglah beberapa pelajar, sama ada yang sama umur dengan dia ataupun lebih tua lah, senang cerita. Yang macam biasa lah, diorang akan bully si Ikram ni kan, buang semua buku-buku dia yang ada dalam beg. And kalau ada benda yang berharga dalam beg dia, settle lah sama ada barang tersebut kena pau ataupun barang tersebut akan dirosakkan. So macam zaman dulu, bukan zaman dulu, tak ada zaman dulu sangat lah. Zaman yang macam zaman-zaman aku semua, kalau kata kau ada handphone dalam beg kau tu, settle lah. Kau boleh kiss handphone kau goodbye. Sebab apa? Memang sah kau akan kena pau. Alright, tak kisahlah walau phone kau tu 3310 sekalipun. So macam bagi si Ikram ni, benda tu satu perkara yang normal lah bagi dia kena bully kan. So setiap kali lepas insiden bully macam tu, Ikram akan cari tempat yang tak ada orang dan dia akan menyepi seorang-seorang tau. Namun walau begitu, Ikram ni dia ada satu kawan yang sentiasa support dia. Bila dia tengah down ke ataupun masalah-masalah bully ke apa, kawan dia akan teman lah dia. Tapi problem is that kawan si Ikram ni dia tak sama sekolah dengan si Ikram. So dia tak boleh lah nak defend si Ikram. So bila si Ikram kena bully ke apa, dia akan pergilah contoh dekat taman permainan ke apa kan, duduk dekat buaian. Kawan si Ikram yang bernama Rizal
akan datang menemani si Ikram ni dan sambil berkongsi lah cerita apa dah jadilah, aku kena bully ke apa semua benda lah. Macam biasa. Alright? So kawan si Ikram ni, yang si Rizal ni, kenal si Ikram ni sejak zaman tadika lagi. So sepanjang mereka membesar, mereka sentiasa bersama. Alright, apa-apa isu sekalipun selalunya Rizal akan defend dia lah. Alright, macam aku cakap tadi. Tapi bila ke sekolah menengah, mereka berdua berpisah di atas sebab pilihan keluarga untuk hantar diorang ke sekolah yang berlainan. So bila terjadi kes-kes bully macam ni kat Ikram, lepas sekolah Ikram dengan Rizal ni macam aku cakap tadi akan jumpa di port biasa diorang, and Ikram ni akan meluahkanlah segala perasaan dia dekat Rizal. Alright, and Rizal pun cakap, bro, kau kenalah pandai defend balik. Janganlah bagi orang bully kau. Kau main layankan je kan. Lepas tu kau senyap, lepas tu kau datang sini kau mengadu. Tak ada impact apa, bro. Kata si Rizal. So Ikram pun cakap, kau nak aku lawan macam mana, bro? Aku bukan kuat macam kau. Orang pun takut nak datang dekat dengan kau. Rizal cakap, tak ada kena-mengena, bro. Benda semua bergantung pada cara kita bawa diri kita. Si Ikram ni hanya mengangguk je lah. Itu je yang dia mampu buat. Lalu si Rizal ni pun cakap, okey macam ni, apa kata kau join aku masuk silat, macam kau belajarlah sikit ilmu pertahankan diri semua benda tu. At least something lah kan, dapat membina sikit semangat ataupun keyakinan dalam diri kau. So si Ikram pun cakap, uish, orang macam aku nak join silat? Biar betul bro, sesilat buat malu ke. Rizal ni pun lah naik angin kan. Macam ni lah bro, nasib seseorang itu takkan berubah selagi orang tu tak mengubah nasib dia sendiri tau. So aku serahkan kau bro. Kalau kau rasa kau nak ubah tanggapan orang dekat kau, nak jadi lebih confident, kau bolehlah join silat dengan aku. Kalau kau nak sama macam ni kan, asyik kena bully, asyik kena seksa macam ni, then terpulang pada kau. Aku tak nak paksa kau. Plus, sampai bila kau plan nak aku jaga kau bro? Mana tahu satu hari nanti aku tak ada ke apa, macam mana? So Ikram pun balas, taklah sampai macam tu bro. Rizal pun cakap, dan aku serah kat kau. Aku nak balik. Kang mak pak aku bising pula, mana pula anak diorang yang hilang. Lalu Ikram dan Rizal pun bersurai. So selepas Ikram dan Rizal pun bersurai, sepanjang perjalanan balik, si Ikram ni duk fikir apa yang Rizal cakapkan. So si Ikram sambil jalan semua, dia punyalah duk fikir sampai lupa ada lubang kat depan dia. Jalan-jalan, boom, longkang selalu yang ada pagar besi tu, tak ada besi kat situ. Member pun masuklah ke dalam, jatuh, mengamuk lah si Ikram ni. Apa hal semua benda ni jadi kat aku? Tai betul lah. Lebih kurang macam tu lah dia mengamuk kan. So Ikram pun fikir kat diri dia sendiri kan, akulah asyik kena bully, lepas tu insiden macam ni lah, jatuh longkang lah, jatuh tu lah, apa semua. So nasib si Ikram ni lebih kurang macam tu lah. Nasib malang dia dahsyat gila lah. So macam aku cakap tadi, lepas semua insiden tu, sepanjang hari si Ikram ni asyik fikir untuk join silat. Sampai malam dia fikir, lama betul dia fikir. So last dia buat keputusan lah kan, untuk join lah silat. Lepas berbincang dengan kedua ibu bapanya, ibu bapanya pun rasa macam memanglah ada satu aktiviti supaya Ikram ni dapatlah membina keyakinan diri, pada waktu yang sama dapatlah belajar untuk mempertahankan diri dia. So selepas membuat keputusan tersebut, dia terus call si Rizal dan bagi tahu lah Rizal niat dia untuk join silat. So Rizal pun excited lah untuk si Ikram ni. So dia cakap, okey, kalau kau nak, esok ada satu kelas, kau datang follow aku, kata si Rizal. So Ikram pun okey, fine, dia akan follow untuk register semua benda tu. Standard lah bila kau nak join silat. So keesokan harinya, lepas sekolah macam tu, macam aku cakap tadi, ada kelas silat, dan Rizal bawa lah si Ikram ni berjumpa dengan guru dia. Macam biasa, Ikram memperkenalkan diri dia dan guru silat tersebut yang bernama Tuan Guru Rashid. Tuan Guru Rashid ni dah lama berpengalaman dalam ilmu silat. Tapi Tuan Guru Rashid ni ada pantang-pantang dia. Jangan main-main. Yang paling penting bila kau nak join silat adalah niat seseorang itu. Kenapa aku cakap niat? So sama macam aku juga bila aku join silat dulu. Bila aku join silat, dia akan tanya, kau join silat ni sebab apa? Kan? Ada kadang-kadang orang join silat ni sebab apa? Nak balas dendam nak cari gaduh dengan orang. Tu semua niat yang salah. So bagi Tuan Rashid, silat ini adalah satu ilmu pertahankan diri dan juga mendekatkan kita dengan Sang Pencipta kita. Alright? So setiap pergerakan dia, setiap pukulan ada maksud-maksud yang tertentu. Lalu ditanya pada Ikram, apa niat kau untuk join silat? So Ikram pun cakap,
Saya nak join silat sebab saya nak kuatkan dalaman saya jadi lebih yakin. Lalu Tuan Guru Rashid pun cakap, kalau nak tambah keyakinan tak perlu kot join silat. Ada bermacam-macam cara lagi kalau nak tambah keyakinan, kata Tuan Guru Rashid. So Ikram pun cakap, maksud saya lebih yakin. Contohnya kalau kata tiba-tiba ada orang datang nak serang saya ke apa ke kan, at least saya tahulah pertahankan diri saya. So Tuan Rashid pun angguk dan cakap, okey, kalau begitu, tapi ingat, seni belajar silat ni adalah hanya untuk pertahankan diri dan mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan sesekali menyalahkan ilmu yang diberikan. Sekiranya saya dapat tangkap sesiapa di antara kamu yang menyalahgunakan seni silat ni, akan aku buang daripada akademi silat. Lebih kurang macam tu. Alright. So sama jugalah macam aku cakap tadi, pengalaman aku belajar silat dulu. Sebab dia, bila kau belajar silat ni, dia banyak pada, yalah, macam saya cakap tadi, seni pertahankan diri, dan juga ia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kenapa aku cakap macam tu? Ya, sebelum kita bersilat semua ada bacaan doa dia kan. And then cara segala benda lah kita buat semua bersebab. Okay? Dia bukan hanya kau buat suka-suka hati kau macam tu. Tak ada. Silat ni dia berbeza sikit. Alright? So macam aku cakap tadi, itulah yang diberitahu oleh Tuan Guru Rashid kepada Ikram sambil memberi amaran kepada pelajar-pelajarnya sekiranya mereka menyalahgunakan ilmu yang diberikan. So Ikram pun memulakan latihan dia. Apa yang disangka hanyalah tumbuk dan tendang, namun beliau silap mat. Ia lebih daripada tu. Banyak benda kau kena faham dan belajar bila bab-bab silat ni. So macam aku cakap tadi, bila aku join silat, training dia perit mat. Memang lain macam. Dia bukan tumbuk, tendang semua. Dia ada macam-macam benda lagi yang kau kena buat kan, untuk bagi badan kau kira macam kuat macam tu lah. Alright. So begitulah yang dirasakan oleh si Ikram. Baru 2 kali join kelas silat ni, member nak give up lah. So Rizal pun cakap lah, relax lah bro, baru je kan, kasih pecah lemak dulu kan, kata si Rizal. Nanti kau akan biasalah, kata si Rizal. Namun minggu demi minggu, training demi training, si Ikram ni satu je kerja dia, merungut. Tu masalah dia. Itu tak kena, ini tak kena, itu tak boleh buat, benda ni tak boleh buat. Memang payah kan. Sampailah satu session ni, Rizal dah tak tahan lah dengan perangai si Ikram ni. So Rizal pun slow talk lah dengan Tuan Guru Rashid. Dia kata dekat Tuan Guru Rashid yang dia nak sparring dengan si Ikram ni. Dan Tuan Guru cakap, dia mentah lagi, belum lagi cukup ilmu, naya dia nanti. So Rizal pun cakap, tak apa, saya nak dia sedar hidup ni tak mudah. Lalu Tuan Guru pun bersetuju, tapi bersyarat agar jangan terlalu kasar. Yalah, kesian lah dekat si Ikram ni kan nanti naya kena kan, tak pasal-pasal pula. Member terus tak nak join dah silat. Satu hal pula, right? So sambil diorang semua berkumpul, sambil training semua benda tu, and Tuan Guru pun panggil lah si Ikram ni, dan semua anak-anak muridnya berkumpul. Dan Tuan Guru cakap, sebagai satu ujian, saya nak tengok sejauh mana kamu dah belajar. Lalu Tuan Guru Rashid pun menjerit, Rizal, ke depan. Ikram, kamu pun ke depan. Ikram dah jam lah time tu kan. Fikir, kenapalah aku tiba-tiba nak kena ke depan ni. Tuan Guru pun cakap, pandang sesama sendiri, kamu berdua akan berlaga. Berlaga, sparring lah, right? So Tuan Guru Rashid pun cakap, saya nak tengok sejauh mana ilmu kamu. Ikram macam biasalah merungut. Alah Tuan Guru, saya kan baru lagi. Memang lanyak Rizal kerjakan saya. Diam, cerit si Tuan Guru. Saya tak kisah Rizal dah lama belajar ke, kamu baru nak belajar ke. Ilmu silat ni bergantung hanya pada apa yang kamu belajar. Tapi ilmu dia luas. Ikram pada waktu itu hanya mendiamkan diri dan dah naik risau dah, fikir apa si Rizal ni bakal buat. Lalu disuruh beri tanda hormat dan mereka pun disuruh berlaga. So seeloknya Tuan Guru Rashid kata, alright, mula kan. Time tu Rizal pun buka buah dia kan, smooth, cantik, sambil mengelilingi si Ikram ni. So si Ikram main belasah je, entah apa dia buat. Rizal pun buatlah gerakan gertak kan. Contohnya sambil dia bergerak macam tu, dia pun tiba-tiba buat macam tu. Lepas tu dia buat macam tu. Dia macam gertak sikit lah. So Ikram bajet si Rizal ni nak serang betul. Sekali kena game, Ikram pun sampai terjatuh-jatuh, kau tahu tak? Sebab yelah, bila kau gertak macam tu, kalau kau tak biasa bila bab-bab sparring ni, kau akan panik lah. Lepas tu kau akan salah langkah, kau akan jatuh. Standard lah tu bila bab-bab sparring ni. So disebabkan Ikram dah jatuh semua benda, dia rasa marah pada waktu yang sama. Dia pun terasa malu dengan rakan-rakan yang ada dekat situ. And time tu disebabkan kemarahan dia pun bertindak tanpa berfikir. Dia main belasah, cuba tumbuk lah, tendang lah,
namun still gagal. Segala serangan dia kepada si Rizal hanya tepis macam biasa. Macam tak ada impact apa-apa pun serangan daripada si Ikram ni. Tapi entah macam manalah kan, nasib si Ikram ni kan, dia berjaya tumbuk Rizal dekat bahu, pam sekali kan. Lepas tu tanpa buang masa, si Rizal pun terus tendang sapu lah. Okay, tendang sapu ni biasa kalau kau berdiri macam ni, tendang sapu, aku panggil tendang sapu lah, right? Kaki si Ikram tu terjatuhlah si Ikram. Nah, Rizal tu tumbuk dada si Ikram, tapi relax lu, dia bukan tumbuk terus. Dia macam contoh macam ni, dia tak, dia berhenti macam tu. Nak bagi gertak lah macam tu. So muka Ikram tu dah habis cuak lah. Ikram pada waktu yang sama dia dah tahu lah, dia dah kena game dengan si Rizal. Pada waktu yang sama dia pun, si Ikram ni pun dah terasa malu. Dia terus bangun segala kudrat yang dia ada dan melarikan diri. Itu je function dia. Mak dah belajar silat, lepas tu member larikan diri. Apa benda lah. So si Rizal ni nak kejar lah si Ikram ni kan. Sebab yelah, dia mungkin Rizal rasa bersalah ke apa kan. Tapi Tuan Guru Rashid kata, biarkan si Ikram tu, biar si Ikram tahu yang tak semua benda adalah mudah kan. Kau kena belajar, kau kena menghayati semua benda lah. So si Rizal ni hanya pandanglah si Ikram berlari jauh nun di sana. Boy macam tu. So selepas si Ikram melarikan diri daripada tempat di mana dia belajar silat tu, dia larilah dalam beberapa meter macam tu. Lepas tu dia stop, dia pun berjalan pula. Penat berlari mat, pancit kan. Dah member tadi kena sapu kat kaki kan. Lagi lah sakit belakang benda tu. So member pun jalan sambil terfikir apa yang dah berlaku. And si Ikram ni start lah fikir benda-benda yang merepek. Salah satu benda yang dipikirkan adalah, sampai hati Rizal buat aku macam tu. Adakah dia saja plan kan, dia nak aku join silat sebab apa? Dia nak malukan aku. So dia terfikir macam ibarat macam Rizal ni pun sama macam geng-geng bully dia, hanya menggunakan Ikram untuk membuli dia. So Ikram pun time tu pada waktu yang sama rasa marah, at the same time rasa malu, and dia tak tahu apa nak buat kan. So dia jalan fikir sampailah di satu kawasan di mana dia terserempak dengan seseorang. Okay, time tu kawasan sekelilingnya tak ada siapa-siapa lah, senyap ke. And time tu dah dekat-dekat dengan senja. So dia pun jalan, dia terjumpa dengan seseorang. Seorang pakcik ni tiba-tiba tegur si Ikram ni, "Dek, kamu nak ke mana tu, Dek?" So si Ikram pun cakap, "Oh, saya nak balik." "Kenapa, Cik?" So pakcik tu pun bagi tahu, "Bukankah kamu daripada kelas silat tadi?" Dan si Ikram pun pelik, "Macam mana pakcik tahu saya dari kelas silat tadi?" Dan pakcik tu bercakap, "Saya dah lama perhatikan awak dekat kelas tersebut. Awak ni sebenarnya ada potensi." Tiba-tiba man ada potensi. Siapa pula pakcik ni kan? So Ikram pun cakap, "Pakcik ni siapa, pakcik? Kenapa pakcik intai saya macam tu? Takut saya." Dan pakcik tu cakap, jangan risau. Aku hanya memerhatikan kamu. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, aku tengok kau ni ada potensi untuk menjadi seseorang yang hebat bila kau belajar silat ni." Dan si Ikram pun cakap, "Apa pakcik cakap ni? Tadi pun saya tengah buat sparring dengan kawan saya pun saya dah kena tibai. And saya tak boleh handle dia punya training dia. Susah bagi saya, pakcik." Lalu pakcik ni cakap, "Apa kata saya bagi tahu kamu satu teknik yang kau boleh belajar silat ni. Bila kau dah belajar teknik tersebut, segala-gala cara, segala-gala benda kau boleh buat." Dan si Ikram ni pun rasa pelik lah. Apa maksud pakcik? Cuba pakcik terangkan sikit. Lalu pakcik tersebut cakap, salah satu cara orang yang dulu-dulu belajar silat adalah melalui bertapa. So si Ikram pun pelik. Bertapa? Maksud pakcik? Kebanyakan selalunya orang-orang dahulu yang belajar silat, diorang akan pergi ke sesuatu tempat untuk test kehebatan diri mereka. Diorang akan bertapa dekat situ dan akan ada bermacam-macam gangguan yang akan dikenakan. Alright, time tu diorang nak test jati diri, semangat diri, sama ada kuat ataupun tidak. And lepas ujian tersebut dah selesai, kebanyakan daripada mereka ibarat macam seni silat tersebut dah automatically download dalam otak diorang. Lebih kurang macam tu lah aku bagi kesimpulan yang ringkas. Alright, kesimpulan yang ringkas. Dah lah kesimpulan ringkas pula tu. Redor ni mat, terima je. So si Ikram time tu dah rasa pelik dah. Boleh ke macam tu, pakcik? Pakcik tu cakap, "Asal tak boleh? Why cannot? Can. Semua benda boleh belajar." So si Ikram ni pun berminat lah. Sebab apa? Dalam otak dia sekarang bukan belajar silat untuk meyakinkan diri ke apa dah sekarang. Sekarang ni dia nak belajar seni silat sebab apa? Dia nak balas dendam. Si Ikram ni dah tak puas hati dengan si Rizal, kan? Dia tak puas hati dengan orang-orang yang bully dia semua.
So dia nak belajar cara cepat lah. So pakcik ni pun cakap, jom saya tunjukkan kamu pada satu tempat ni, kamu just kena duduk dekat situ sampailah malam. Macam itulah lebih kurangnya kan. So si Ikram ni pun ikutlah pakcik tersebut. Follow tanpa dia sedar kawasan tersebut memang kawasan terbiar, berhutan sikit. Tak adalah hutan tebal ke apa, tapi berhutan sikit. Dan pakcik tu cakap, kamu duduk di bawah pokok ni dan just duduk saja, jangan buat apa-apa. Just tenangkan diri, duduk. Sekiranya apa-apa yang datang dekat kamu, kamu kena abaikan. Jangan dilayan. Kamu hanya ada sampai pukul 12 sahaja untuk kamu belajar ilmu ini. So si Ikram ni pun, okey, macam menarik. Okey, saya try. Kau bayangkan dalam semua kejadian yang aku ceritakan tadi, si Ikram ni, dia dah lah selalu kena bully kan. Dan dia selalu merungut lah, benda ni susah lah, training ni susah, apa benda semua. Tapi tiba-tiba dia boleh pula jatuh. Apa kata pakcik ni untuk bertapa dekat situ supaya dapat tambahkan lagi ilmu silat dia. So that means kau boleh bayangkan lah, niat si Ikram ni dah memang jauh terpesong lah kan. Disebabkan dia nak balas dendam ni pasal dia dah tak fikir lah. So si Ikram ni pun setuju, dia pun duduk dekat situ. And then pakcik tu cakap, kamu kena duduk kat sini sampai 12 malam. Lepas 12 malam, kamu boleh balik ke rumah kamu. Dan si Ikram pun okay, fine lah. Dia pun duduklah dekat situ. Duduk, hari makin gelap. Dan kedengaran bunyi-bunyi serangga, standard bunyi serangga dalam hutan tu semua. Pada waktu yang sama, dia terdengar seolah-olah ada sesuatu yang berbisik di belakang dia. Si Ikram pada waktu itu memang nak lari dah. Tapi pada waktu yang sama, disebabkan semangat ni untuk membalas dendam apa yang telah dilakukan oleh si Rizal dan rakan-rakan dekat sekolah dia still bersabar dekat situ. Dan dia just hanya tutup mata saja. And dia abaikan segala bunyi-bunyi yang didengari oleh si Ikram ni. So Ikram just duduk, dia tak nak fikir apa-apa dah. Tapi seberani-berani si Ikram, akhirnya member pun still kantoi jugalah. Still end up cuak juga lah, alright. So apa yang terjadi selepas itu, tengah dia duduk dekat situ, tiba-tiba dia terdengar seolah-olah ada sesuatu yang merangkak ke arah si Ikram ni. Merangkak dengan cara yang perlahan-lahan tau. Pada waktu yang sama, dia dengar seolah-olah macam bunyi ju-on macam tu tau. Macam lebih kurang macam tu lah. And then Ikram time tu dah berpeluh-peluh lah kan. Dia tak nak buka mata dia. Tapi pada waktu yang sama, ialah kita sebagai manusia kan, standard lah, kita akan terasa nak terbuka mata, nak tengok apa benda yang kat depan kita. Selepas dia dah dengar bunyi tersebut, makin mendekati dia, si Ikram ni pun buka lah mata dia. Apabila si Ikram buka mata dia, dia nampak seekor, aku rasa seekor lah kot, makhluk yang berada di depan dia, berbadan macam kurus-kurus macam tu, macam rangka macam tu, tapi bukan tulang sepenuhnya lah. Isi dia mengelupas, rambut panjang, bukan nak kata macam bogel ke apa lah, tapi memang macam, aku tak tahu macam mana nak terangkan pakaian dia. Dia ibarat macam hanya pakai seluar dalam macam tu lah, tiba-tiba kan. Lebih kurang macam tu lah, okay, deskripsi dia. Tapi wajah makhluk tersebut dengan bertaring, bermata merah, memerhati si Ikram. And then Ikram pun disebabkan ketakutan yang teramat sangat, si Ikram ni pun jatuh pingsan. So sepanjang Ikram berada di kawasan yang dia bertapa tu, keadaan di rumah dia, di rumah si Ikram ni, huru-hara. Sebab apa? Ikram tak balik-balik. Kedua ibu bapanya dah buat macam-macam, call si Rizal. Rizal pun sebenarnya ada dekat rumah si Ikram ni. Rizal pun kena marah dengan mak bapak si Ikram. Sebab apa? Tak kejar si Ikram ni time dia melarikan diri. So Rizal pun cubalah sedaya upaya dia untuk membantu kedua ibu bapa si Ikram ni untuk mencari si Ikram, namun tak berjaya. And pada waktu itu jam menunjukkan pukul 1 pagi. And ketika semua dah tengah huru-hara dekat kawasan rumah tu, call polis lah apa semua, tiba-tiba diorang nampak kehadiran si Ikram masuk melalui pintu pagar depan. Dan si Rizal pun pergilah terus meluru dekat si Ikram, tanya, kau pergi mana weh? Tapi Ikram hanya jalan seolah-olah macam tak indah apa yang si Rizal cakap. Dan Rizal pun cakap, bro, relax lah bro. Aku hanya bersilat dengan kau je. Aku bukan nak bully kau ke apa ke kan. Bukan nak malukan kau ke ataupun buat kau marah ke apa benda semua tu. Namun Ikram tak layan sepatah apa yang dicakapkan oleh si Rizal ni. Kedua ibu bapa si Ikram ni pun marah. Si Ikram kan, kau pergi mana semua benda tu. So Ikram hanya balas, tak ada apa-apa mak. Tadi saja jalan seorang-seorang dekat taman semua sebab nak tenangkan diri, kata si Ikram. So Rizal pun time tu kelihatan pelik. Dan kedua ibu bapa si Ikram pun suruhlah Rizal balik. Sebab apa? Waktu dah lewat.
And besok ni ada sekolah lah apa semua benda. Dan Rizal pun bagi tahu lah kat si Ikram, aku harap aku jumpa kau dekat kelas silat nanti lah. Kau jangan merajuk pula bro. Alah relax lah, kita kan member kan. Kata si Rizal. Si Ikram hanya buat bodoh ke main masuk rumah ke. So Rizal pun pandang lah si Ikram sebelum dia pulang ke rumah dia. So selepas kejadian semua benda tu, tiada apa yang ekstrim berlaku dekat rumah lah. Alright. Tapi keesokan harinya apabila si Ikram pergi ke sekolah, macam biasalah Ikram akan menyepi duduk seorang-seorang sambil makan breakfast dia, time waktu rehat. Dan sambil tu dia mengulang kaji lah segala mata pelajaran yang ada. So tengah dia mengulang kaji, datanglah beberapa pelajar yang sentiasa membuli si Ikram ni. Diorang pun menghampiri si Ikram and diorang ambil buku si Ikram ni and diorang campak jauh-jauh. So macam standard lah, diorang ni akan bully si Ikram selalunya. And diorang akan ambil apa-apa barang yang ada dekat Ikram ni and then buat spot check macam tu. And then lepas tu buang. Diorang siap ambil breakfast dia, diorang siap makan mat. Korang hajar tu diorang ni. And time tu si Ikram cakap, cuba korang sesekali jangan ganggu aku boleh tak? Dan salah seorang daripada pelajar ni pun cakap, oh dah pandai berlawan kau Ikram. Oh senjak kau dah masuk silat semua, bukan main lagi. Sekali aku bagi ya. So selepas pelajar tersebut cakap nak bagi sekali, si Ikram tanpa membuang masa terus bagi satu penumbuk dekat ulu hati dia. Hati aku rasa macam tu lah. Betul lah, aku harap betul lah apa aku cakap ni. Sekali das kat situ, members terus senak flat dekat bawah. Dan yang lain pun nak attack lah. Si Ikram tertiba tak pasal-pasal, dia punya langkah bersilat dia lain macam weh. Lebih agresif dan lebih kira kalau kau kena penumbuk dia, sakit mat. Keempat-empat pelajar yang membuli dia pada ketika itu terus jatuh flat. And time tu cikgu-cikgu semua datang and si Ikram dibawa ke bilik disiplin. And time tu macam-macam soalan lah diorang tanya kan, kenapa pukul budak-budak ni semua benda. Si Ikram hanya cakap, diorang ganggu saya cikgu dah lama lah. So saya tak tahan, so saya bagi lah diorang. Baru diorang tahu siapa saya. Dan cikgu pun pelik. Sebab apa? Ini bukan perangai si Ikram tau. Ikram selalunya kalau jadilah insiden-insiden macam ni, Ikram akan biarkan. Tapi cikgu-cikgu yang ada dekat situ risau kot-kot disebabkan trauma ataupun pengalaman yang non-stop disebabkan buli, kemungkinan besar perangai Ikram berubah tau. So itulah yang dipikirkan. Selalu si Ikram dah kena penalti lah. Bukan penalti lah, tiba penalti mat. Kena denda and dia kenalah buat beberapa tugas yang contoh macam bersihkan sekolah ke apa, lebih kurang macam tu lah denda dia. So selepas selesainya sekolah pada hari tersebut, si Ikram pun macam biasalah dekat pukul 4, pukul 5 yang tu, lepas asar yang tu, pergilah ke tempat di mana dia belajar silat. So macam biasa dia dengan uniform silat dia semua, dia pun belajarlah seni pergerakan. Tapi Tuan Guru Rashid asyik perhatikan pergerakan si Ikram ni. And then kemudian Tuan Guru Rashid pun panggil si Rizal, tanya si Rizal, apa sebenarnya dah berlaku dengan si Ikram ni. Lalu Rizal pun cakap, tak tahu lah Tuan Guru. Sebab apa? Semalam dia menghilangkan diri tau, sampai lewat malam, pukul 1 lebih yang tu bawa balik. Dan Tuan Guru Rashid pun cakap, cuba kamu perhatikan pergerakan dia. Pergerakan dia lain macam and lebih lancar berbanding Ikram yang kita tahu. Takkan satu malam member terus jadi pro. Pelik mat. So time tu Rizal bagi tahu Tuan Guru Rashid, boleh tak kalau saya nak sparring dengan dia lagi sekali. And then Tuan Guru Rashid pada waktu itu rasa risau. Sebab apa? Takut Rizal ni dia apa-apakan. Tapi Rizal pun non-stop memujuk Tuan Guru Rashid untuk bagi dia sparring dengan si Ikram ni. So at last Tuan Guru Rashid pun termakan pujukan si Rizal ni. Dan Tuan Guru Rashid pun membenarkan. So Rizal pun panggil lah si Ikram untuk berlaga. And time tu macam biasalah, tunduk hormat and everything all. And diorang pun mula diorang punya silat. So macam biasa diorang akan buat macam persembahan yang tu bukan persembahan lah. Dia macam buka bunga lah senang cerita. Okay? Sambil pusing semua benda kan. Perhatikan mana nak gertak, mana tak gertak. Lebih kurang macam tu lah. Okay? So diorang pun dah ready semua. Belum sempat Rizal buat apa-apa, si Ikram dah jegah dekat si Rizal ni tau. Rizal time tu tepis lah sedaya yang boleh. Tapi semua tepisan dia terasa sakit. Sebab apa? Pukulan yang diberi oleh si Ikram ni lain macam tau. Lebih kuat berbanding apa yang dia rasai pada hari sebelum tu. So time tu tengah lawan-lawan, lepas tu stop sekejap. So si Rizal pun dah macam, ush, kenapa dia ni lain macam ni? Tiba-tiba dahsyat pula dia punya silat ni. Dan lancar pula pergerakan dia. So Tuan Guru Rashid yang tengah duduk dekat tepi sambil melihat kedua pelajar dia tersebut, berasa pelik. Sebab apa? Ikram tertiba seolah-olah mempunyai pengalaman orang yang bersilat yang dah lama tau.
mungkin lebih kurang sama level dengan Tuan Guru Rashid yang tu lah. So disebabkan kepenatan dan juga kesakitan yang dialami oleh si Rizal ni, si Ikram pun mengambil peluang keemasan untuk attack si Rizal. So apabila si Ikram mendapat peluang untuk pukul si Rizal ni, Ikram tak berhenti kat situ. Dia tak ada nak stop lagi lembut ke apa. Si Ikram bagi seolah-olah dia ada dendam dengan si Rizal ni tau. Pam, 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 non-stop. And si Rizal time tu dah lemah lah. Terus Tuan Guru Rashid pun masuk and tolak si Ikram ke tepi. And time tu Ikram dah bukan macam Ikram. Sebab apa? Suara si Ikram berubah. And time tu lah Tuan Guru Rashid dah tahu ada benda yang tak kena dengan si Ikram ni. And time tu pun Tuan Guru Rashid pun masuk lah. Kira masuk gelanggang macam tu untuk try berlawan dengan si Ikram ni. And yes, time tu Tuan Guru Rashid pun merasa pelik. Sebab apa? Ikram yang ilmu silat dia belum sempurna. Macam aku cakap tadi lah, seolah-olah si Ikram ni mempunyai pengalaman yang lama belajar silat tau. So Tuan Guru Rashid ni pun rasa macam, wish, dahsyat juga nak kena handle Mamat ni kan. So tengah lawan-lawan, tengah sparring macam tu, Tuan Guru Rashid pun cakap, siapa kau? Lalu Ikram yang tengah berlawan pun bersuara cakap, akulah makhluk yang telah berdamping dengan si Ikram ni. Kau bayangkan tengah bersilat, Mat. And time tu Tuan Guru Rashid pun dah macam, alamak, dia ni dah kena rasuk lah ni, macam mana ni kan. Namun Tuan Guru Rashid ni berpengalaman menghadapi situasi-situasi seperti ini. So apa yang Tuan Guru Rashid buat adalah, sambil Tuan Guru Rashid tengah mengawal keadaan dalam gelanggang silat tersebut, Tuan Guru Rashid menyuruh si Rizal mencari semangkuk air and bawa kepada Tuan Guru Rashid. So si Rizal pun ambil lah semangkuk air, bagilah dekat Tuan Guru Rashid. So sambil memegang mangkuk berair tu, and kelihatan Tuan Guru Rashid membaca beberapa potongan ayat-ayat Quran, and sambil tu dia masukkan tangan dia ke dalam mangkuk tersebut and menyimbah dekat si Ikram ni. And apabila dia menyimbah kena si Ikram, Ikram mengelupuh time tu tau. Tak pasal-pasal, seolah-olah si Ikram berasa dalam keadaan kepanasan tau, and meracau semua benda tu. And time tu lah Tuan Guru Rashid menyuruh semua pelajar-pelajar yang ada dekat situ untuk pegang si Ikram ni. And time tu lah Tuan Guru Rashid pun melakukan perubatan ke atas si Ikram ni untuk tarik keluar apa yang berdamping dengan si Ikram. So lepas beberapa minit macam tu, bermacam-macam benda lah berlaku. Pelajar-pelajar cakap kekuatan si Ikram ni mengalahkan 4 ke 5 pelajar yang ada dekat situ tau. So keadaan time tu agak huru-hara lah. So selepas pelajar-pelajar cuba menenangkan si Ikram ni, tapi si Ikram ni asyik meracau kan, non-stop asyik bergerak. So Tuan Guru Rashid pun bertanya, apa salah budak ni sampai kau rasuk dia macam ni? Lalu makhluk yang berdamping dengan si Ikram pun cakap, aku berdamping dengan dia sebab budak ni mempunyai sifat dendam di dalam hati dia. Dia ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan. Disebabkan itu aku ingin mempergunakan budak ni untuk tunaikan hajat dia. Lalu Tuan Guru Rashid pun tanya, macam mana dia boleh terlibat? Macam mana kau boleh masuk ke dalam badan dia? Lalu diberitahu sewaktu perjalanan pulang, makhluk tersebut telah menyerupai diri dia seperti seorang manusia untuk bagi tahu si Ikram ni yang dia boleh belajar ataupun menambahkan lagi ilmu silat dia dengan bertapa. And ketika si Ikram bertapa dekat situ, di situlah makhluk tersebut memunculkan diri, dan lepas Ikram pengsan, makhluk tersebut pun kira macam masuk ke dalam badan si Ikram. Sebab itulah berlakunya kerasukan ke atas si Ikram ni. And lepas bila pada malam tersebut, bila si Ikram balik, itu bukanlah Ikram yang sebenar, tapi makhluk tersebut yang berdamping ataupun menggunakan badan si Ikram. So selepas hampir setengah jam macam tu cuba mengeluarkan makhluk tersebut, akhirnya Tuan Guru Rashid berjaya mengeluarkan makhluk tersebut. Namun selepas makhluk tersebut berjaya dikeluarkan, Ikram berada dalam keadaan yang lemah. Dia tak ingat apa yang dah berlaku, and si Ikram dibawalah ke klinik supaya untuk cek lah kok ada benda tak kena ke apalah. Walaupun dia tahu si Ikram ni kena rasuk, tapi yelah lebih elok bawa ke klinik kan, kok nanti ada benda yang tak kena ke apa. Tapi alhamdulillah nasib baik tiada apa-apa yang berlaku dekat si Ikram. Ikram hanya disuruh berehat untuk beberapa hari. And then pada waktu yang sama, Tuan Guru Rashid pergilah ke rumah Ikram untuk kira macam pulihkan balik semangat si Ikram. And pada waktu itu Ikram pun menceritakan di mana dia berjumpa dengan seorang pakcik yang mengatakan yang si Ikram boleh menambah ilmu silatnya dengan bertapa. And time itulah Tuan Guru Rashid kata, tiada apa yang kau boleh dapat dengan belajar benda-benda macam ni.
Okey, walaupun kau dapat ilmu tu cepat, tapi kau bayangkan itu bukanlah diri kau sebenarnya, tapi makhluk yang telah berdamping dengan kau. So selepas insiden tersebut, Ikram terus insaf daripada apa yang telah berlaku. Sebab Ikram dah tahu apa yang dia lakukan adalah salah dan dia tahu benda macam tu tidak elok untuk buat. Especially kau bertapa dengan benda-benda yang kau tak tahu asal usulnya kan, main belasah je. So Ikram pun insaf dengan apa yang telah dia lakukan. Alright gang, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. So kisah pada hari ini bagi aku bukanlah satu kisah yang seram. Alright, walaupun boleh dikatakan, kalau kau bayangkanlah kalau kau dalam situasi tersebut memang menyeramkan lah. Tapi yes, aku kongsikan cerita ni sebab banyak kisah-kisah time aku belajar silat dulu. Bermacam-macam cerita yang diorang kisahkan berkenaan mereka-mereka yang salah betapa lah. And then ada yang buat benda-benda yang lari daripada apa yang diorang patut belajar dari ilmu silat. Dan macam-macam lagi lah. Okay? Even aku pernah dengar cerita salah satu pelajar silat dulu pergi bertapa dekat kubur apa benda semua. And then tiba-tiba kena rasuk dengan hantu Thailand ke apa. Member balik rumah cakap bahasa Thai, kau tahu tak? Bila kau salah belajar ilmu, benda-benda macam ni boleh terjadi lah. Alright? So bagi aku, silat ni bukanlah kata benda-benda yang ada kaitan dengan mistik ke apa. Ia adalah satu sukan ataupun satu seni pertahankan diri yang bagi aku memang style lah. Style bukan dari segi apa, kira dari segi tradisionalnya. And juga kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Silat ni bukan senang man nak belajar, susah weh. So aku harap korang dapatlah pengajaran yang aku kongsikan dalam kisah pada hari ini. Okay guys, so seperti biasa kalau korang suka pada kisah yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku lagi, tekanlah butang subscribe di bawah. Diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright guys, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum.